hari ni kami nak buat video assignment mengenai masyarakat di Sabah. So, sebelum kami start buat video ni, kami nak perkenalkan diri kami dulu. So, saya akan mulakan dengan saya dahulu. Nama saya Alisha binti Muhammad Saidi dari kelas Desai 4A. Hai korang, nama saya Karen Najah binti Roslan daripada kelas DHI 4A. Saya pula Nabila Natasha binti Roslan dari kelas DHI 4A. Hai, nama saya Syedina binti Muhammad Yusof. A few moments later. Hai, boleh kenalkan nama? Boleh? Nama saya Fitri Dewi binti Rusadi. Asal Kinabatangan Sabah. Di KPM ni saya ambil kos Diploma in Halal Nasi. Okey, so saya ada nak buat interview, ada beberapa soalan yang nak tanya. So, boleh nak tanya beberapa soalan. So, kita start dengan first question dulu kan. So, soalan pertama, pakaian tradisional biasa pakai waktu dulu. Kalau pakaian tradisional, saya bangsa Bugis. So kalau Bugis, dia sebenarnya pakaian tradisional tu dalam pakaian dorang kahwin. Dan hari pertama dorang nikah tu lah. Hari lain tu macam dorang tambut tetamu yang istimewa bagi dorang punya keluarga. Jadi time tu lah dorang pakai dorang punya pakaian tradisional. Tapi kalau bangsa lain, sebenarnya dorang buat macam acara majlis-majlis besar untuk dorang punya kaum. Macam Warna khas-khas ke atau tak sama? kalau Bugis, dia ada banyak warna. Macam contoh, kalau macam hari kahwin, sebenarnya orang pakai warna emas sebab dia nak nampakkan pakaian Bugis tu macam diraja punya warna. Sebab selalunya orang Bugis ni dipandang tinggi oleh masyarakat bangsa lain lah. Terima kasih jawab soalan pertama tadi. So, seterusnya saya nak tanya soalan yang kedua. Soalan kedua pasal bahasa yang digunakan. Okay, kalau bahasa Sabah ni banyak tau. Sebab kita tahu etnik di Sabah ni kan banyak. Jadi kalau untuk saya bahasa Bugis, kalau Bugis dia punya bahasa contohlah, dia tanya, orang tu tanya, kau sudah mandi kah? Maksudnya dia punya translate dari yang bahasa Bugis, purana cemeh. Jadi itu maksudnya kau sudah mandi kah? Kalau dusun dia lain lagi cara dia tanya. Kalau macam saya dah tahulah sedikit kalau macam sungai, bangsa sungai, dia cakap nakuro. Nakuro tu maksudnya, ingat tu nakuro. Nakuro tu maksudnya kenapa kau? Itu sajalah yang saya tahu. Kalau bangsa lain tu saya kurang tahu. Okey. Sekarang kita masuk soalan ketiga. Soalan ketiga mengenai makanan tradisional Sabah. Kalau makanan tradisional pun macam kita tahu banyak juga. Banyak kan jarang lihat. Okey, kalau macam Bugis, dia ada satu makanan yang saya pun favourite juga, kapurung namanya. Tapi kapurung ni kalau tempat Bugis dia banyak version. Kalau macam atas kapurung ni orang panggil ambuyat. Mesti ambuyat tahu kan? Kalau ambuyat ni selalunya orang mencicah, orang gulung-gulung dengan sumpit lah sebenarnya. Lepas tu orang mencicah dengan sambal belacan. Tapi kalau Bugis, dia lain sikit. Dia orang kasih variasi macam dia campur sambal belacan tapi berkuah dengan tumisan sayur, ayam ataupun kuah kacang. Jadi dia ada perbezaan sedikit walaupun dia punya asal dia adalah tepung kanji, tapi diorang variasikan bentuknya tu. Jadi kalau macam Bugis dia kapurung, tapi kalau bagian atas kadazan lah terutama ataupun Brunei punya version, diorang letak cicah dengan sambal belacan, ambuyat. Selalu kalau makan ambuyat tu dia kena telan terus kan? Kalau dia ada juga tu syarat. Ada cara makan dia? Satu, orang main terus telan. Orang tu setengah dia tak pandai telan. Punya, jadi macam dia rasa lain dekat dalam mulut dia. Jadi dia orang terus telan. Tapi kalau saya selalu punya lah dalam mulut.
cara perkahwinan. Kalau Bugis, saya banyak cerita pasal Bugis, saya kan Bugis kan. Okey, kalau Bugis dia minimum maksimum lah 3 hari. Kalau hari pertama tu dorang macam acara masak-masak. Satu kampung turun lah masak. Kalau sini dia panggil apa? Rewa. Rewa. Tapi kalau kami gotong royong lah macam itu. Lepas tu hari kedua tu dorang terima pengantin. Maksud kalau terima pengantin dalam bahasa Bugis ni mama tua. Maksudnya dorang terima menantu. Hari ketiga dorang acara keluarga lah, makan-makan dengan keluarga pengantin lelaki dengan pengantin perempuan. Kalau bangsa lain pula macam saya pun kurang pasti, saya takut mention. Jadi dia sebenarnya dalam lebih daripada tadi tu, dia lebih, kalau bangsa lain dia lebih daripada 3 hari. Sebab mungkinlah dorang ada buat acara lain, ikut kepercayaan dorang masing-masing. Contoh macam alirkan something dekat sungai, ataupun dorang pergi hutan atau macam tu lah. Macam kan kalau sebenarnya kan dia ada bakul kahwin belah suami dengan belah isteri. So kalau kat Sabah pun sama juga. Yes, sama juga. Sebab kalau macam Bugis, tapi setengah Bugis je lah. Sebab kalau dia ikut pengantin juga, kalau macam pengantin perempuan tu dia cakap buat belah lelaki saja, so kita orang yang akan ikut belah lelaki saja. Tapi kebanyakan orang buat dua-dua lah. Tapi pertama orang akan fokuskan pertama tu orang fokuskan dekat perempuan, baru pihak lelaki. Sebab dia akan sebenarnya terima menantu ni, menantu perempuan masuk pergi pengantin perempuan masuk pergi keluarga pengantin lelaki. Jadi orang fokuskan dekat perempuan dulu lah. Dah. Dah sampai ke soalan terakhir. Soalan terakhir, boleh tak cerita pasal kepercayaan orang Sabah ni? Dia macam dua laut ke apa ke, especially untuk orang pedalaman. Kalau pedalaman, korang tahu juga kalau pedalaman. Tapi saya boleh cerita pasal Bugis sebab Bugis pun ada tinggal bagian pedalaman juga. Sebab orang macam, sebab orang kepercayaan orang kan. Okay, kalau macam ada juga kan orang mau pergi menyeberangi lautan yang luas, so orang akan naik perahu kecil dulu, baru orang meletakkan sebiji telur dengan adalah campuran telur tu, tapi telur mentah. Orang kasih alirkan dekat laut. Yang tu satu. Kalau macam pen kahwin, orang akan buat satu keranda besar. Dia bukan keranda macam keranda kematian tu, bukan. Dia keranda tu macam dia buat dalam bentuk segi empat, tapi diperbuat daripada bambu. Dalam bambu tu orang ada isi kelapa, ada isi ayam, makanan-makanan lah. Baru orang akan bawa pergi hujung sungai, dia bawa ke situ, baru dia kasih alirkan benda tu di sungai. Kasih alir. Mungkinlah kepercayaan orang tu untuk macam elak malam, untuk orang punya keluarga baru. Jadi tu ada orang buat. Yang apa tu, yang kalau dia nak pergi laut yang besar tu, first before dia nak gerak, dia akan alirkan benda tu dulu, baru orang gerakkan. Maksudnya sebelum keluarga bangsa tu mau pergi mana-mana, dorang ambil dulu perahu kecil yang ada dia punya ni lah, komando dia tu. Lepas tu dia naik situ, dia jauh sikit daripada tepi sungai, tepi laut. Dia jauh sikit, baru dia kasih alir benda tu. Dalam berapa biji lah, dalam satu tempat. Dalam tempat tu ada telur dan campuran dia, baru orang kasih alir. Okay, itu saja soalan daripada saya. So terima kasih saya ucapkan dekat Dewi sebab kongsikan cerita menarik pasal Sabah. Banyak saya dah tahu. Okay, terima kasih sekali. Sama-sama. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih sebab sudah ada interview daripada kami. So, before saya nak jawab soalan mengenai masyarakat Sabah, boleh tak memperkenalkan diri awak dulu? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ibn Fahmi. Berasal dari Sabah. Dari kaum Brunei. Oh, Sabah kat mana? Sabah dekat bahagian bandar Kota Kinabalu. Lama-lama duduk Sabah. Dari lahir lagi. Dulu lagi. Memang orang Sabah. Oh, ya? Betul. Oh,
kenapa etnik berbeza? Kalau mau cerita pasal di Sabah ni kan pelbagai ini. So banyak. Okay, mostly orang Sabah ni akan ada ini Kalimantan Dusun. Most people lah. Okay. Dan ada juga Bugis, ada juga Bajau, Melayu ada juga, Brunei ada semua. Tapi yang paling banyak mostly orang Kalimantan Dusun lah. Even kalau pergi belah-belah timur atau barat, Sabah memang ada. Okay, terima kasih kerana telah menjawab soalan pertama saya. So, next saya nak tanya pada soalan yang kedua. Clinical seated itu macam contoh masyarakat dusun. Apa unik dia? Macam festival ke? Sebab kan setiap etnik kan beza kan? Apa perbezaan dia? Okey, beza. Paling beza lah. Kita ambil contoh Kalimantan Dusun. Istimewa yang Kalimantan Dusun ni, every 5 months akan disambut pesta famous, tahu? Keamatan. So, basically, setiap bulan 5, memang bulan Mei, orang dusun ni dia akan sambut keamatan. Keamatan ni dia macam apa? Dia sambut hasil tuai daripada sawah padi. Oh, ada sama ni lah. Memang untuk festival tu. So, terima kasih kerana menjawab soalan yang kedua. So, kita pergi ke next untuk soalan yang ketiga. Jadi saya nak tanya pasal keunikan muzik orang Sabah. Muzik. Keunikan muzik di Sabah ni mostly orang Sabah dia guna flow yang tenang. Tenang, dah bising, macam nak heavy metal lah macam tu. Muzik ni dia kebanyakan dia guna bahasa daerah sendiri. Kalau contoh, kalau daerah dusun dia guna bahasa dusun. Kalau daerah ni dia guna bahasa ni. Mana tak ada bahasa? Bahasa dusun dah ada. Sikit-sikit. Sikit-sikit cuba try. Saya ketiga, mari kita pergi ke soalan yang keempat. Boleh tak cerita sedikit adalah muzik yang digunakan di Sabah? Okay, bila cakap pasal muzik pula, orang Sabah ni suka main mostly akan gitar lah. Dan ada satu alat muzik Sabah yang khas untuk perayaan. Tapi lupa sama nama dia. Dia macam diperbuat daripada bulu dengan cengkeram kelapa. Nama dia apa? Sambutan. Selalunya muzik tu selalu dimainkan untuk masa ni. Masa ni macam perayaan. Christmas benda macam ni. Terima kasih kerana telah sudi menjawab soalan yang keempat. Mari kita pergi ke soalan yang kedua. Boleh tak cerita sedikit ada berapa adat dekat Sabah tu? Adat. Kalau adat di Sabah ni ada banyak cerita, tapi kita akan cerita satu aja. Yang pertama, orang Sabah yang suku kaum dusun, okay, kalau dia mau kahwin, antaranya ikut berapa jumlah tiang di rumah. Contoh, okay, kalau makin banyak tiang di rumah pengantin perempuan tu, so hantaran yang pengantin lelaki akan bagi dengan perempuan akan tinggi. Itu dia. Contoh kalau rumah tu ada 10 tiang, dia kira satu tiang RM1,000, so dia akan bayar RM10,000 kepada pengantin perempuan. Itu kalau 10 tiang, kalau 100 tiang, RM100,000 mahal. Okey, kedua ada pisang. Okay. Mostly kalau orang meninggal di Sabah, kami akan buat makan-makan selama 40 hari. 4 hari. Kenapa? Baru buat adat makanan 40 hari? Sebab 40 hari ni tempoh yang ini dah untuk orang. Mostly kalau banyak sepupu dia akan jauh-jauh dari Tawau, dia tinggal dekat KK. So orang Tawau, orang Kudat, orang Senakan semua akan turun. Macam so dan ikut dalam 40 hari tu untuk senang kerja semua orang. Tapi kalau lebih daripada 40 hari tu? Biasanya tak akan lebih. Tak lebih. Akan mengambil. Lama 40 tu. Selain tu ada tak adat? Adat lain saya pun tahu. Oh, Saya okey. Terima kasih sebab saya sudi dalam menjawab
Berapa soalan saya? Benda saya tak. Seterusnya, kaum baca merupakan kaum Indonesia kedua terbesar di negeri Sabah. Kaum baca kebanyakan beragama Islam dan berasal dari dua kumpulan etnik yang tidak jauh berbeza, iaitu Bajo di pantai timur dan juga Bajo di pantai barat. Mereka ini merupakan antara pelaut terkenal pada zaman dahulu sebelum kedatangan penjajah di Sabah. Kaum baca didapati mempunyai kemahiran yang sampai atau kapal yang sederhana saiznya dalam beberapa catatan sejarah. Salah satu festival kaum baca adalah Regata Lupa yang terjadi di Sempurna, Sabah, Malaysia. Festival ini menampilkan perahu-perahu yang warna-warni yang dikenal sebagai lepa. Keunikan festival ini terdapat pada kombinasi keterampilan nautika dan keindahan sekian perahu yang mencerminkan warisan budaya Baja. Selain itu, peserta festival membuat perahu lepa yang dihias dengan motif tradisional dan warna-warni. Acara ini juga memasukkan kompetisi perahu hias, barat budaya serta pertunjukan seni dan budaya Baja. Regata lepa tidak hanya merayakan keahlian membangun dan menghias perahu, tetapi juga menjadi perayaan kekayaan laut dan hubungan erat masyarakat Baja dengan lautan. Kekayaan tradisional kaum Baja mencerminkan kehidupan mereka yang terkait dengan lautan dan sumber daya alam setempat. Antara makanan tradisional kaum Baja ialah yang pertama, ikan masak babangan. Hidangan ikan yang dimasak bersama buah babangan memberikan cita rasa khas. Yang kedua pula, hinava. Hinava ini ialah salad ikan mentah yang diasingkan dengan air jeruk nipis yang biasanya dihidangkan dengan sayuran segar. Dan yang terakhir, nasi kumbus. Nasi ini ialah nasi yang dimasak dalam bambu hijau dengan kelapa parut dan ikan, memberikan cita rasa khas dari proses memasaknya. Kaum Baja memiliki sejumlah adat dan tradisi yang mencerminkan kehidupan mereka yang sangat terkait dengan laut dan sumber daya alam. Beberapa adat kaum Baja melibatkan ialah yang pertama, upacara lautan dan perahu. Baja laut sering mengadakan upacara untuk memenuhi keselamatan dan hasil tangkapan laut yang baik. Upacara ini sering melibatkan persembahan dari dua keagamaan. Seterusnya, pemakaman laut. Saat seseorang meninggal, tradisi pemakaman laut Baja melibatkan proses pemakaman di laut. Jenazah diangkut dengan perahu dan dijatuhkan ke dalam laut. Dan yang terakhir ialah rumah panjang laut yang dipanggil lepa-lepa. Beberapa komunitas Baja memiliki rumah panjang laut yang terapung di atas air. Ini mencerminkan adaptasi mereka terhadap kehidupan di laut. Kalunggu adalah salah satu pesta tradisional di Sabah dan ia adalah pesta suku kaum atau etnik sungai terutamanya di daerah kecil Paitan. Pesta ini telah diadakan sejak tahun 2006 lagi dan pesta ini telah diilhamkan oleh Datuk Ronak Kyandi yang kemudiannya dianjurkan oleh Pejabat Parlimen Beluran pada masa itu. Pesta ini juga merupakan satu cara yang penting untuk penyatuan etnik sungai di Paitan. Pesta ini biasanya dianjurkan di Paitan setiap tahun iaitu pada penghujung bulan November. Pesta ini diadakan dengan tujuan untuk memartabatkan alat muzik tradisional etnik tersebut iaitu Tanggumu agar dapat memperkenalkan lagi alat muzik tradisi ini kepada semua lapisan masyarakat, terutamanya kepada golongan muda etnik sungai yang dilihat semakin kurang mengenali alat muzik tradisional ini. Selain itu ialah baju tradisional bagi kaum Paitan. Baju tradisional kaum Paitan adalah pakaian adat yang berasal dari suku Paitan di Sabah, Malaysia. Lelaki biasanya mengenakan pakaian yang terbuat dari kain tradisional, sementara wanita mengenakan pakaian yang indah dengan hiasan khas etnik Paitan. Akhir sekali adalah alat muzik dari kaum Paitan. Kaum Paitan memiliki beragam alat muzik tradisional yang mencerminkan warisan budaya mereka. Contoh alat muzik tersebut termasuk songkotak seruling bambu, gong, gambus, gitar tradisional dan kuling tangan seperangkat gong logam. Alat-alat muzik ini sering digunakan dalam berbagai upacara adat, pertunjukan seni dan perayaan di kalangan suku Paitan.